Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah bagi keizinan kepada kita untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saya diminta menggantikan Dr. Arif malam ni yang tak dapat hadir. Baik, sebagaimana yang saya biasa ganti kuliah, saya akan bawa tajuk bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama masyarakat sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Kaifa Amaluhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun saya pernah kongsikan buku yang tajuk yang sama dalam bahasa Inggeris, How He Treated Them. Baik, malam ni kita lihat bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu segmen dalam masyarakat yang penting, tapi kadang-kadang ada stigma masyarakat terhadap golongan ini. Kita tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani setiap segmen dalam masyarakat. Tak kiralah mereka itu Sadatul Arab, sama ada mereka itu kaum bangsawan, mereka itu orang bawahan, mereka itu hartawan, mereka itu fakir miskin, mereka manusia sempurna, ataupun mereka ini kelainan upaya, orang tua, muda dan sebagainya. Taib, Nabi SAW dalam kehidupan Nabi juga bergaul dengan para sahabat yang kaya raya. Kita tahu bahawasanya di Madinatul Munawwarah, muhajirin terutamanya ialah golongan yang pada asalnya mereka ini merupakan businessman. Kita tahu orang-orang Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, yang mana mereka melaksanakan perjalanan bisnes mereka antara Syam dan juga Yaman. Maka sahabat-sahabat Nabi ada di kalangan mereka yang kaya, walaupun tak dapat dinafikan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi miskin. InsyaAllah malam ni kita cuba lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan manusia ini dengan pelbagai ujian. Ada manusia yang diuji dengan kekayaan, ada manusia yang diuji dengan kemiskinan. Kedua-duanya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tak salah, kemiskinan juga tidak salah. Yang salah ialah sikap kita terhadap kekayaan, begitu juga sikap kita terhadap kemiskinan. Begitu juga sikap kita terhadap orang kaya dan juga sikap kita terhadap orang miskin. Sebab ada di kalangan kita kadang-kadang bila mana kita lihat orang kaya, kita rasakan dia ni mesti tipu, dia mesti rasuah, mesti salah guna kuasa, tindas orang. Ia sesuatu yang silap. Begitu juga bila mana kita pandang kepada orang miskin, tak boleh kita terus hukum, kita kata ni mesti malas ni, tak nak usaha. Sedangkan kedua-duanya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam mengiktiraf bahawasanya dalam keadaan ini, harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan antara cara kehidupan di atas muka bumi ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang soal ini, apa dia? Bila mana harta itu tidak diberi ataupun tidak berada pada tangan yang sepatutnya, Allah Ta'ala minta kita supaya laksanakan tanggungjawab. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Sebagai contoh, ini bagi kes anak-anak yatim yang mana mereka ini anak yatim yang kaya raya. Ya.
Allah Ta'ala menyebut wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kamu berikan kepada orang as-sufaha. Safih inilah orang yang kurang akal. Maknanya dalam sudut pengurusan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bagi kita serahkan harta kepada orang yang tak sepatutnya. Kena serahkan harta pada orang yang sepatutnya. Maknanya Islam acknowledge harta itu perlu diuruskan oleh orang-orang yang baik. Maka dalam keadaan ini Islam meletakkan supaya kekayaan itu dapat diurus dengan baik, berada pada tangan orang yang baik, yang mana hasilnya nanti akan menghasilkan kebaikan. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, dia kata, aku ni kalau aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10,000 dirham, lebih aku sukai daripada aku meminta-minta kepada manusia lain. Ya, maknanya kekayaan bukan sesuatu kesalahan, tidak. Ya, yang menjadi kesalahan ialah sikap kita terhadap kekayaan. Sama ada kita sombong dengan kekayaan, kita jadi alpa dengan kekayaan kita. Nabi SAW, bila mana Nabi deal dengan orang-orang yang kaya, sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang kaya raya, seorang merchant, seorang pedagang yang hebat. Abu Bakar As-Siddiq juga seorang hartawan yang banyak bagi harta dia kepada agama Allah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat, kata Abu Darda, satu ketika berlaku sedikit pergeseran di antara Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Ya, adalah berbalah sikit. Ya, terasa Umar Al-Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, menyebabkan Umar ini marah. Dan Umar, kalau istilah sekarang, dia angkat kaki belah teruslah. Umar, kita tahu kan, memang sikap dia agak kasar. Bukan kasar, Umar ni orang yang garang. Abu Bakar pula seorang yang sangat-sangat lemah lembut. Maka dalam keadaan ini, Abu Bakar bila dia rasa dia telah buat Umar Al-Khattab marah, Abu Bakar pun cuba minta maaf kepada Umar Al-Khattab. Ya, dia ikut Umar Al-Khattab sampailah Umar balik rumah. Umar, kita kata, slam the door, ya, betul-betul depan muka Abu Bakar As-Siddiq, sampai Abu Bakar rasa dia sangat-sangat bersalah. Ya, maka dalam keadaan ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq pun bertemu dengan Nabi SAW. Abu Darda sebut, bila mana aku duduk pada ketika itu, datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, datang bertemu Nabi SAW. Ya, Abu Bakar duduk dekat Nabi, sampai Abu Bakar waktu tu mungkin dia susah hati, dia duk tarik jubah dia ataupun pakaian dia sampai ternampak lutut dia. Saya duk buat dalam belakang meja ni, saya duk buat macam tu lah. Maknanya dia duduk dekat dengan Nabi tu, dia bercakap mengadu dengan Nabi dalam keadaan dia tarik jubah dia sampai dia terlupa dia memperlihatkan lututnya kepada Abu Darda. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW sebut, sahabat kita ni ada masalah ni, ya, ada pergaduhan. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar As-Siddiq pun bertemu dengan Nabi SAW, bagi salam dekat Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni ada sedikit pertengkaran dengan Umar Al-Khattab. Ya, aku cakap dekat dia mungkin kasar sikit. Kita ni kan kadang-kadang dengan kawan-kawan rapat kita gurau kasar kan. Dengan kawan rapat lah, dengan orang yang tak pernah kenal, jarang nak gurau-gurau kasar ni. Tapi lah, bila kadang-kadang kawan kita yang lama kita kawan pun, ada masanya dia ada perasaan juga. Kalau istilah budak-budak sekarang, dia bahan dia. Dia bahan ni maknanya, malah kita kadang-kadang kan, contoh nak buat macam mana? Kawan duk sokong MU dah, buat contoh bola. Senang sikit. Kawan duk sokong MU, tiba-tiba MU kena 7-0. Dia kau hari ni dia kenakan kawan dia. Hari ni ada pula nampak kat masjid, ingat masuk gua dah, dia kata contoh. Maka dalam keadaan ini kadang-kadang sahabat kita ni mungkinlah terasa. Okay. Maka dalam keadaan ini kata Abu Bakar As-Siddiq, aku ni dah cakap kasar dengan dia dan aku menyesal. Tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat Nabi, mereka bukanlah orang yang sempurna, tak. Nampak tak? Mereka juga manusia biasa macam kita. Ada masa mereka ada sedikit pertengkaran, ada masa mereka terasa, ada masa mereka marah. Menunjukkan apa? Kemanusiaan kita. Kita takkan lari daripada soal-soal ini. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita mengharapkan kesempurnaan orang lain, tak kala mana diri kita sendiri tak pernah sempurna.
Kita harap orang sempurna, tapi hakikatnya diri kita sendiri takkan sempurna sampai bila-bila. Jadi bila kita ada suatu tanggapan sebegini, yang mana kita menerima ketidaksempurnaan orang lain, kita akan senang hati. Kalau tak, kita akan stres ya. Dalam kehidupan, sebab kita nak orang sempurna, tapi kita sendiri tak pernah sempurna. Maka dalam keadaan ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku pun cuba minta maaf kepada dia, maka dia tak nak maafkan. Tuan-tuan, bagaimana Nabi melayan seorang sahabat yang jasanya sangat besar kepada agama? Abu Bakar As-Siddiq menggunakan habis harta dia kepada agama Allah. Kata Nabi SAW, Nabi sebut sebanyak 3 kali, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan kamu wahai Abu Bakar. 3 kali Nabi SAW sebut perkara itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam keadaan ini, bila Nabi sebut bahawasanya walaupun Umar tak maafkan kamu, hakikatnya Allah Ta'ala maafkan kamu lama dah. Acknowledge terhadap orang yang banyak jasa dengan hartanya kepada agama Allah. Bila mana berlaku keadaan ini, Umar Al-Khattab tahu bahawasanya Nabi mengungkapkan perkataan tersebut, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kamu wahai Abu Bakar. Maka dia pun pergi rumah Abu Bakar. Umar ni dia pun menyesal, sebab dia merajuk sampai tutup pintu betul-betul depan muka Abu Bakar bila tahu Nabi kata Nabi ampunkan dia. Maka dalam keadaan ini, bila dia pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tak ada. Umar susah hati dah, aku dah lah marah dia, pergi tutup pintu kuat betul-betul depan muka Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok tuan-tuan, sahabat bila mereka melakukan kesalahan, cepat-cepat mereka memperbetulkan kesalahan. Itu satu sikap yang baik. Bismillah. Kita hari ni dah salah pun tak nak mengaku. Kadang-kadang orang tangkap tengah buat salah pun tak mengaku. Itu masalah ni. Ya, orang hari ni kan, tangkap tengah buat salah, tu pun tak mengaku. Wah, tu hebat orang sekarang. Berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan ini, Umar pun pergilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia tengok Abu Bakar ada dekat situ, Umar pun terus pergi ke Abu Bakar, duduk betul-betul menghadap kepada Abu Bakar. Dalam keadaan ini, Umar pun minta ampun, minta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan minta ampun juga kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ungkapan, Nabi kata apa? Innallaha ba'athani ilaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan aku kepada kamu. Faqultum kadzabta. Kamu semua kata aku penipu. Ini yang Nabi ungkapkan. Nabi kata Allah Ta'ala utuskan aku, tapi apa yang kamu semua cakap? Nabi tak tuduh Umar, tapi Nabi cakap Umar terasa sungguh. Faqultum kadzabta. Kamu semua kata aku ni penipu. Wa qala Abu Bakrin sadaqa. Abu Bakar lah satu-satunya manusia yang kata kamu benar wahai Rasulullah. Wa wasani binafsihi wa malihi. Kemudian Abu Bakar ni memberikan jiwanya dan juga hartanya kepada aku. Maka kata Nabi, fahal antum tarikuli sahibi, fahal antum tarikuli sahibi. Kamu sanggup tinggalkan ataupun mengapa-apakan sahabat aku ini? Seolah-olah Nabi SAW marah dengan perbuatan Umar Al-Khattab ini. Dan Nabi juga sebut dalam satu ungkapan hadis, tidak ada orang pun hartanya yang paling banyak diberikan kepada agama ini melainkan harta Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana harta Abu Bakar As-Siddiq banyak bagi kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini kita kena iktiraf, kekayaan merupakan satu komponen untuk kesenangan hidup. Kita tak kata kekayaan itu sebagai suatu matlamat, tapi kekayaan itu sebagai suatu alat untuk menjayakan agama. Di samping agama ini kuat dengan orang-orang yang susah dan juga miskin. Kenapa saya sebutkan demikian? Kalaulah tak ada harta daripada orang kaya, bagaimana institusi masyarakat nak berfungsi? Tuan-tuan, sebagai contoh,
Ibadat zakat, kalau tak ada kekayaan, ibadat tu boleh berlaku? Tak boleh berlaku. Sedekah takkan berlaku melainkan daripada orang yang kaya. Wakaf. Maka sebab itu dalam Islam, Islam tidak pernah membenci kekayaan. Islam tak pernah benci kepada orang-orang yang kaya. Yang Islam benci ialah sikap kita tak kala mana Allah Ta'ala uji waktu kita kaya. Sama juga dengan orang miskin. Sebab tu Nabi pernah ungkapan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bawa kepada kekufuran. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita apa dia bila mana Nabi SAW buat perkara ini. Nabi mengiktiraf sumbangan setiap orang kepada agama Allah. Sebab kadang-kadang kita hanya tengok satu sumbangan semata-mata tanpa lihat sumbangan-sumbangan yang lain. Kita kena ingat, dalam dunia ni tak ada satu unsur melainkan ia perlu saling melengkapi. Ya, orang kaya mungkin dia menyumbang cara kekayaan dia, orang miskin dengan cara kemiskinannya. Bila mana setiap orang melaksanakan tanggungjawab, maka barulah di sana adanya kesempurnaan. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, walaupun Nabi SAW banyak gunakan harta Abu Bakar As-Siddiq untuk agama, tetapi Nabi SAW bila mana Nabi ada harta, Nabi tetap gunakan harta Nabi. Nak mengajar kepada kita apa? Kita jangan ambil istilahnya, kita jangan ambil kesempatan pula. Dapat kawan hak suka belanja, asyik-asyik dia saja belanja. Sekali-sekala kita ada duit, kita belanjalah pula dia. Mungkin saya tak sesuai sebut kot dalam situasi ni. Kalau setengah hari tadi sedap juga nak sebut kan, ramai orang datang solat Jumaat, kita marah orang asyik bagi pisang. Hang tak pernah bagi apa pun. Nak, dia dah komplain masjid tak ada benda lain ke hari Jumaat, pisang. Contoh, dia bagi apa? Waktu dia ada, apa yang dia bagi? Dia marah-marah pun dia ambil juga pisang tu masalah dia. Kalau dia marah dia tak ambil, okey lagi. Dia marah dia ambil juga pisang tu, bukan sebiji, kadang 3 biji letak dalam poket lagi. Maka Nabi tak pernah menggunakan kesempatan ini. Walaupun Nabi tahu Abu Bakar ada harta yang banyak, tak kala mana Nabi sendiri ada harta, Nabi akan gunakan harta dia. Baik, tuan-tuan, dalam satu kisah penghijrahan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah, yang mana kisah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan kalau masuk waktu ingatkan saya, sebab saya tengok jam depan ni macam tak berapa nak betul. Ingatkan saya. Dia bila dapat mikrofon ni kadang-kadang lupa diri juga. Baik, kata Aisyah radhiyallahu taala, Nabi ni kadang-kadang jaranglah datang rumah Abu Bakar, sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Terutamanya ini cerita waktu dekat Mekah. Bila Nabi SAW diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Kata Aisyah, Nabi datang ke rumah kami pada waktu tengah hari. Ini hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan waktu peristiwa hijrah, Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq waktu tengah hari. Tak pelik sebab orang Arab waktu tengah hari tak keluar rumah. Orang Melayu ada istilah tengah hari rembang. Orang kampung saya lah sebutkan tengah hari rembang. Orang KL sebut apa tak tahu. Tengah-tengah hari ni orang tak keluar rumah. Betul tak? Dengan panasnya dan sebagainya. Tapi bila mana Nabi keluar pada waktu itu, Nabi pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka dalam keadaan ini Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata dia mesti datang dengan sesuatu. Maknanya kalau tak ada benda penting, Nabi takkan datang pada waktu-waktu ini. Bila mana Nabi SAW bagi salam dan masuk rumah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi perintahkan, Nabi kata apa? Nabi kata kalau ada orang dalam rumah ni tolong keluar. Ukhruj min indik, kata Nabi SAW. Maknanya Nabi mesti ada benda penting. Sampai ke peringkat hanya Nabi SAW dan Abu Bakar sahaja yang patut tahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, innama huma ibnatayya, yakni Aisyah wa Asma. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tak ada orang lain, dua-dua tu anak gadis aku, iaitu Aisyah dan juga Asma binti Abu Bakar. Satu keistimewaan pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq ialah kesemua ahli keluarga Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam.
Itu kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan saja dia beriman, isterinya beriman, anak-anaknya semua beriman. Cuma bapa dia yang bernama Abu Quhafah dia yang lewat sikit masuk Islam. Ya, sebab Abu Bakar ni nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ni masuk Islam tak kala mana Fathu Makkah. Waktu tu umur dia dah lebih 80 tahun. Ya, rambut dia putih, seputih-putihnya, janggutnya juga putih. Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut dia agak serabai sikit, Nabi kata rapi kan. Nabi kata ghayyiru launahum. Ya, Nabi kata dye lah rambut tu, sebab putih sangat. Tapi Nabi kata jauhkan daripada warna hitam. Itu je yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila mana kata Umar, kata Abu Bakar, tak ada orang lain melainkan anak-anak aku, maka dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Asy'arta annahu qad udhina li fil khuruj. Nabi tanya Abu Bakar, kamu rasa-rasa aku dah dibenarkan ke untuk keluar? Maknanya aku dah dibenarkan ke untuk keluar? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, as-sahbata ya Rasulullah, nak ke aku ni temankan kamu, ataupun jadi kamu punya sahabat sepanjang perjalanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna indi naqatain, aku ni ada 2 ekor unta, yang mana a'addat huma lil khuruj fakhudh ihdahuma. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada 2 ekor unta yang aku sediakan untuk kamu. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar kata, ambillah mana-mana yang kamu nak untuk kamu gunakan. Abu Bakar bagi free sebab Abu Bakar kaya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Qad akhadtuha bithaman, aku ambil selepas sahaja aku bayar. Maknanya Nabi tak ambil benda free. Kita ni pantang dapat benda free, kan? Berebut benda free. Kadang-kadang malu tengok, bukan tak pernah dapat benda free, bukan tak pernah ada benda tu, tapi kadang-kadang kita ni kan, sikap kita, wallahu a'lam, tak tahulah. Mungkinlah benda free ni sedap, kan? Tak payah kita keluar apa-apa pun. Tengok, walaupun Nabi SAW dapat sesuatu secara percuma, yang bukan diberikan oleh orang lain, diberikan oleh sahabat baik baginda sendiri, yang baginda tahu tak jejas apa-apa pun terhadap Abu Bakar As-Siddiq, tak kala mana dia bagi pada Nabi, tapi Nabi tak pernah ambil kesempatan. Kita ni kalau boleh kehidupan kita, ambil kesempatan saja, sampai tak keluar duit sendiri dah. Ya, saya buat satu contoh. Bulan Ramadan, kita terkenal dengan manusia yang sangat suka bersedekah. Sebab tu saya teringat budaya di kampung dulu. Saya ni orang Kuala Kangsar, Perak, kan? Dia ada budaya namanya budaya ngantor. Budaya ngantor ni, contoh mak saya buat cekodok. Buat cekodok, ada orang kampung kan, pisang banyak kat belakang, kuih tak ada benda, cekodok tu lah, duk rotate cekodok, lemping tak, pisang goreng. Bila mak saya buat cekodok, maka apa yang dia buat, dia akan asing-asingkan kepada beberapa pinggan. Maka letaklah talam, orang Perak talam ni apa? Dulang. Tak maaf, dia kadang-kadang tu lupa bahasa KL. Letak atas dulang, maka hantarlah ke rumah-rumah jiran. Rumah sebelah ni nama dia, orang ni cerita orang Perak kan, namanya Pankiah. Orang Perak ni kalau bagi opah dia bagi pan. Hak depan tu Walebor pula nama dia. So bagilah ketuk rumah Wan Piah ni, Assalamualaikum Pan, ini mak bagi kuih. Tapi ada trik dia. Mak kata mak bagi kuih, cuma mak nak pinggan balik. Mak nak pinggan balik. Ibu-ibu kat belakang tu dah tersenyum dah dengan cerita saya. So bila nak pinggan balik, dia pun ambil pinggan tu, salinlah cokodok tu, maka dia letaklah benda lain. Akhirnya kita bagi 5 pinggan cokodok pada jiran, kita dapat 5 juadah yang berbeza daripada jiran-jiran kita. Tengok budaya orang kampung dulu. Mereka walaupun dalam keadaan tidak ada, mereka tetap memberi. Kita hari ni pergi Bazar Ramadan Mentun ni kan memang terkenal antara Bazar Ramadan hak paling famous kan. Pergi 10 plastik, balik 1 pun tak boleh makan.
baru hantar masjid. Yang tak sedap hantar masjid. Masjid pun duk beda bagi, kan. Jemaah makan pun tak sedap, akhirnya noja kutip balik, letak plastik bagi kat kita balik. Tengok-tengoklah dapat plastik yang sama juga. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Kalaulah kita tengok budaya orang kita dahulu, mereka walaupun tak ada, mereka tak pernah berharap orang bagi. Mereka dahulu beri dalam keadaan mereka tidak ada. Kita hari ini dalam keadaan kita ada, kita masih nak lagi benda yang percuma. Tak salah saya sebut, jangan pandang dia tak boleh bagi benda. Orang yang ada dia kena bagi. Di peringkat diri kita, sampai bila nak ambil benda percuma? Ya. Saya bawa contoh lain lah, saya bawa satu contoh lain. Masjid ni kan, masjid lah, mana-mana masjid tak pernah pun berkenakan bayaran parking. Betul, ada perkataan masjid touch and go, ada? Tak ada. Saya rasa masjid boleh je buat sebagai satu sumber pendapatan. Sebab kita pergi shopping komplek, boleh je kita touch. Tak? Tapi kenapa? Sebab masjid free. Betul? Tengok jamuan. Kalau masjid buat jamuan, kadang-kadang macam tak boleh makan kat masjid. Kita maaf cakap. Kalau buat jamuan raya, padahal caterer pandai susun. Caterer susun nasi dulu, sate hujung, supaya ambil nasi dulu baru ambil sate. Orang kita tak pergi beratur ambil sate dulu, patah balik ambil nasi. Kasihan tak? Tengok Nabi ajar, walaupun Nabi tidaklah ada, Nabi bukan kaya. Walaupun hakikatnya baginda boleh kaya. Tetapi di kala itu, di kala Nabi SAW ada, Nabi akan gunakan harta dia untuk agama. Satu sikap yang Nabi ajar kepada kita yang sangat-sangat baik. Sikap Abu Bakar juga mulia, sikap Nabi SAW juga mulia. Dalam keadaan Abu Bakar ada banyak lebihan, Abu Bakar bagi harta daripada agama Allah. Nabi SAW dalam keadaan Nabi sendiri ada harta, Nabi juga menggunakan harta Nabi untuk jalan Allah. Sama-sama nak gunakan harta itu lillahi ta'ala. Itulah kekayaan yang sebenar. Bukan nak tunggu kaya baru nak bersedekah. Tak, selagi mana kita ada, kita bagi. Sebab tu orang kampung dulu bagi pisang. Sebab itu buah yang paling senang tanam kat belakang rumah. Sekali berbuah standan. Bila bagi sesikat pun ramai boleh makan. Nampak tak orang-orang kita bila mana menghayati agama, mereka jadi orang yang sangat kreatif dalam beramal. Sebab satu contoh lagi, dulu-dulu zaman Kenuri, saya ni bukanlah tua sangat, tapi sebab saya selalu bercampur dengan kawan-kawan mak saya, sebab saya ni anak bongsu. So selalu ikut arwah bapak dengan mak pergi mana-mana, kena bawa je. Zaman-zaman dulu kalau Kenuri kampung, tak, orang kampung bagi apa? Kita sekarang salam kaut dah kan, bagi sampul lah. Orang dulu kalau hari sebelum Kenuri bawa gula sekilo. Betul? Bawa beras sikit, bawa itu sikit. Sebab itu saja yang mereka boleh ada untuk beri kepada tuan rumah. Kita pula terbalik lagi ni, tuan rumah mengharapkan tetamu datang kaut salam. Itu masalah. Tuan-tuan tengok tak? Sebab tu saya nak sebut di sini bagaimana Nabi mengajar para sahabat dengan perbuatan Nabi, dan perbuatan itu diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dalam keadaan ini Nabi mengajar kepada kita bahawasanya harta orang kaya yang dimanfaatkan kepada agama kita, kenapa? Kita kena acknowledge orang tersebut. Dan di kala mana kita sendiri ada harta, berikan harta kita kepada jalan Allah, walaupun pada waktu itu kita mungkin tak berapa nak cukup. Sebab Allah Ta'ala tak tanya banyak mana yang kamu bagi. Yang Allah Ta'ala akan tanya kamu bagi atau belum. Ya? Kemudian Nabi SAW, bila mana Nabi bersahabat dengan sebahagian orang kaya, Nabi akan berziarah kepada mereka, Nabi akan makan bersama-sama mereka, dan Nabi akan sebut tentang apa? Tentang bagaimana nak jadi orang kaya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan ini ada satu kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata dia, ada seorang sahabat Ansar nama dia Abu Talha. Abu Talha.
Yang mana Abu Talhah ni terkenal antara sahabat Nabi yang ada ladang-ladang kelapa sawit, ladang-ladang kurma. Ladang kelapa sawit ni orang Malaysia. Ladang-ladang kurma yang sangat hebat, besar. Maka dalam keadaan ini ada satu plot tanah dia yang paling dia sayang, nama dia Bairaha. Satu kebun dia yang dia namakan sebagai Bairaha. Taib. Yang Bairaha ini berada di hadapan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk kebun Abu Talhah ni. Sebab kalau tuan-tuan yang biasa pergi Madinah, kalau kebun kebiasaannya akan ada mata air, betul? So Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk, berehat, minum dekat situ. Kata Anas bin Malik, tak kala mana turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat yang ke-92. Apa kata Allah? Lan tanalul birra, kamu takkan dapat kebaikan yang hakiki. Kata Ibnu Abbas, al-birra dekat sini syurga. Kamu takkan dapat syurga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, melainkan kamu bagi apa yang paling kamu sayang. Dalam keadaan ini Abu Talhah bila saja dengar ayat ini turun, iaitu kamu takkan dapat albirra, kebaikan hakiki, iaitu kamu takkan dapat masuk syurga melainkan kamu bagi apa yang paling kamu sayang, maka dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sebut ayat tadi, iaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata dia, wa inna ahabba amwali ilayya Bairaha. Tak ada harta yang paling aku sayang melainkan kebun aku yang namanya Bairaha. Wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dakharaha indallah fada'aha ya Rasulullah haitsu arakallah. Kata Abu Talhah, tak ada benda yang paling aku sayang melainkan kebun aku yang nama dia Bairaha, maka dikala ini aku sedekahkan, infakkan kepada agama, kamu buatlah sebagaimana yang kamu suka. Nabi kata apa? Nabi jawab, zalika malun rabih, zalika malun rabih, wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Nabi sebut apa? Bah ni satu ungkapan yang Nabi sebut, iaitu suatu bentuk pujian, macam Allah hebat sangat. Nabi kata bah, zalika malun rabih, harta yang demikian merupakan harta yang sangat-sangat menguntungkan. Tapi Nabi bagi nasihat yang sangat-sangat baik untuk Abu Talhah. Apa dia? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku rasa, kata Nabi, lebih kamu jadikan harta ini untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang dekat dengan kamu. Maknanya, jangan kamu tinggalkan kaum kerabat kamu miskin, sedangkan kamu sedekahkan harta ini kepada aku. Kita ni kadang-kadang kita bagi sedekah, kita lupa kita ada adik-adik kat kampung. Saya lah kan, adik-adik saya semua kat kampung. Saya sedekah kat sini, lupa adik-adik kat kampung. Kita lupa mungkin kita ada pak saudara yang susah dekat kampung. Kita mungkin ada anak-anak buah kat kampung kita yang susah. Kadang-kadang kita bagi dekat kita, dekat orang lain, sedangkan yang dekat itu kita lupa. Maka kata Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Maka dalam hadis ini sebab faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Asalnya Abu Talhah nak bagi kebun tu Nabi, mana Nabi nak buat apa saja buatlah. Akhirnya bila Nabi bagi nasihat, Abu Talhah pun bahagikan kebunnya kepada saudara-saudaranya, sampai ke peringkat dia bagi kepada buah bani ammihi, anak-anak pak saudara dia tu, sepupu dia lah dia bagi. Tengok bagaimana Nabi mengajar pengurusan harta yang baik. Sedekah yang baik, bagaimana sedekah yang baik? Sedekah yang baik bila mana kita bagi kepada kaum kerabat yang dekat, yang memerlukan dahulu. Kita bagi kepada jiran, tetangga kita dahulu. Sebagai contoh, kadang-kadang kita lupa terhadap mereka. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Untuk apa? Supaya mereka jangan melihat sesuatu yang jauh sampai lupa sesuatu yang dekat.
Sebab tu sebagai contoh, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kadang-kadang kita buat korban dekat luar negara, bukan tak bagus. Tapi kadang-kadang kita lupa dekat sini. Kampung kita lupa. Yalah dekat sana tu murah sikit, kan? Sini mahal. Tapi adakah kita betul dekat sana pun susah, tapi dekat kampung halaman kita juga mungkin ada yang susah. Kita bagi makan, alhamdulillah, kat Masjid At-Taqwa ni, saya dengan Masjid At-Taqwa ni rapat. Sebab zaman saya belajar di Sri Melaya, zaman student UM tu miskin, kan? So antara tempat buka puasa sini lah tempat aku buka puasa dulu, kan? Saya rotate lah, malam ni Masjid Taqwa, malam esok pergi Masjid Sayyidina Umar, kan? Zaman-zaman tak ada makan. Tuan-tuan, manfaatkan. Tapi kadang-kadang jangan lupa kampung halaman kita, adik-beradik kita dekat kampung, saudara mara kita dekat kampung. Kita bagi dekat sini, dekat sana pun jangan lupa bagi. Saya suka kaedah masjid buat satu malam ada nilai, tapi masa yang sama dipecah-pecahkan supaya apa, mungkin ramai boleh masuk. Duit kita yang kita nak gunakan di sini, kita bahagikan juga kepada kaum kerabat yang mungkin memerlukan. Ada sahabat-sahabat kita, ada jiran tetangga kita, ada kawan-kawan lama kita yang mungkin terkesan banjir dan sebagainya. Saya tengok Batu Pahat hari ni sampai ke hari ni air bertenang lagi, tak masuk rumah lagi. Mungkin di sana ada kaum kerabat kita, ada saudara mara kita, jangan kita lupakan mereka. Tengok bagaimana Nabi SAW ajar bagaimana memberikan sumbangan yang terbaik untuk Allah. Sebagai contoh, saya ambil lagi contoh. Hari ini pada saya, sumbangan terbaik adalah bentuk wang ringgit. Ada orang mungkin wakafkan Quran. Masjid kita ni banyak Quran, tapi berapa ramai orang yang manfaatkan Quran tersebut? Tak banyak. Ibu-ibu ayah sekalian, ramai orang bagi Quran kat Mahat Tahfiz. Saya nak sebut, budak Tahfiz ni dia akan guna satu Quran, dia sampai guna daripada mula sampai habis. Dia takkan guna banyak Quran. Maka untuk Mahat Tahfiz, untuk pondok-pondok, apa yang paling baik kita beri? Paling baik kita berikan sumbangan kewangan, ataupun kita berikan kepada mereka kitab, sumbangan buku-buku. So dalam keadaan ini, tengok Nabi mengajar kita. Tak kala mana kita berikanlah sesuatu yang boleh memberikan manfaat yang terbaik. Jangan berikan sesuatu sekadar kita nak bagi. Saya bagi contoh lain, dekat Malaysia ni kan, lambakan sejadah berlaku di masjid. Bukan sejadah banyak, bagi. Akhirnya yang guna siapa? Mungkin 10 sejadah je guna, kan, tak kat depan. Selebihnya, kalaulah kita ubah kepada memberikan sesuatu yang lebih baik dimanfaatkan, alhamdulillah. Kreativiti itu pada kita lah. Saya tak nak sebut, mungkin kita tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan yang lebih baik. Tapi tengok Nabi mengajarkan sesuatu. Untuk apa? Supaya manfaatnya berpanjangan, pahalanya lebih kepada yang lain. Walaupun asalnya Abu Talha nak bagi bayrahah ini kepada Nabi SAW, guna untuk agama, mungkin Nabi boleh expand masjid pada ketika itu. Tapi tengok bagaimana Nabi mengajar Abu Talha untuk memberikan sesuatu yang value-nya bernilai untuk semua. Dia dapat pahala, orang-orang yang memerlukan juga akan dapat manfaat yang terbaik. Sebab tu dalam keadaan hari ini, kalau kita nak memberi, carilah sesuatu pemberian yang manfaatnya berpanjangan. Kena ada kreativiti dari sudut pemberi dan juga orang yang diberikan pemberian tersebut. AJK Masjid, mana-mana NGO yang menerima sumbangan, kena buat sesuatu supaya manfaat tersebut berpanjangan, bukan digunakan pada satu-satu tempat sahaja. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat bagaimana Nabi ajar, maka sepastinya kita akan dapat buat sesuatu yang lebih baik. Jadikan apa yang ada pada kita ini jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masa pun dah tamat. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan yang kafaratun mad di suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.